أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan ujub artinya tercengang dengan taatnya. Setengah daripada maksiat batinah. Dosa batin yakni dosa hati. Ialah ujub. Ujub. Artinya tercengang-cengan dengan taatnya. Tercengang dengan taatnya, bahasa kita sekarang kagum terhadap taatnya. Ujubun tu maksudnya rasa hairan, rasa pelik, mana rasa hebat. Tercengang maksudnya ish. Seolah-olahnya bila kita rasa diri kita hebat, seolah-olahnya kita ish mana aku boleh buat ini, aku boleh bangun malam, ish. Lalu kita bandingkan dengan orang lain. Dalam masa yang sama kita melihat-lihat kepada orang lain yang tidak dapat melakukan perkara yang kita lakukan daripada taat ini. Ini maksudnya kita rasa kagum dengan pencapaian taat kita. Sama ada ilmu ataupun ibadat. Itu makna kita rasa hebat diri, rasa bisa, terror. Kalau bahasa Kelantan lah. Makna hebat diri kita dengan pencapaian ibadah kita. Serta di dalam hati kita tu dia ada hadisun nafs. Percakapan hati kita. Dengan kita sendiri, yang memuji-muji diri kita sendiri. Maknanya dalam hati kita tu berkata-kata seolah-olah seorang yang lain yang memuji-muji kita. Itu dia panggil hadisun nafs. Percakapan hati. Maknanya kita rasa ajib, rasa ish. Orang lain semuanya tidur, mati. Aku, yang bangun malam. Orang lain semuanya. Tu. Dalam masa yang sama, kita bandingkan pula dengan orang lain yang tidak seumpama kita melakukan kebajikan itu. Itu dia panggil ujub. Dan ini, seperti dengan riak, juga boleh membinasakan pahala amal ibadat kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikat."
Ada 3 perkara yang membinasakan. Muhlikat. Muhlikat ni maknanya yang dia dosa lah. Dosa yang termasuk dalam kategori muhlikat. Muhlik. Ada dosa itu makna dia tidak sampai, orang panggil dia hanya berdosa semata-mata berdosa. Dia tidak membawa kepada kesan yang berterusan, berpanjangan. Jadi muhlikat ini sama ada dia membinasakan, membinasakan pahala, ya. Itu makna muhlik. Jadi dosa yang kita lakukan ini dia ada yang tidak sampai membatalkan pahala ibadat-ibadat. Yang ini maknanya sampai membatalkan pahala ibadat. Merosakkan pahala ibadat. Jadi salatul muhlikat dalam suatu kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan makna 3 perkara yang membinasakan. Syuhum muta', kedekut yang diikuti. Kedekut dia pun ialah dia panggil maksiat batin juga. Itu ada lepas pada ni, sayang kepada. Yang keduanya, boleh jadi kita sebut semula lepas pada ini. Yang keduanya ialah hawa muttaba'. Mana syuhum muta' maknanya kedekut yang ditaati, dipatuhi. Kedekut ni semua orang ada, tetapi jangan kita patuh kepada sifat kedekut yang ada. Kalau orang Kelantan dia panggil turut ege. Turut ege makna patuh. Turutkan apa yang kita kedekutkan itu. Lalu kita tahankan harta kita. Yang ketiga, ini yang kita nak. Maknanya i'jabul mar'i binafsih. A'jabul mar'i binafsih. Ini yang ketiga ialah i'jabul mar'i binafsih. I'jab tu makna ujub lah. Rasa kagumnya seorang itu, rasa hairan, tercengang-cengang seorang itu binafsih dengan dirinya, maksudnya dari sudut pencapaiannya, kelebihannya. Khususnya yang kita bicarakan ini ialah dalam bab agama. Maknanya dia nampak diri dia tu sangat hebat. Ujub ini dia sebelum nak jadi takabur, dia jadi ujub dulu. Jadi ujub ini dia panggil sahala. Mana ujub ni makna dia satu. Maksud dia nampak diri dia tu hebat. Dia anggap diri dia tu hebat, bisa, terror, tinggi. Lebih daripada orang lain. Takabur ni satunya dia anggap dia hebat, bisa. Kemudian dia memperlekehkan orang lain, menghinakan orang lain, menganggap kecil orang lain. Itu makna takabur. Itu dia beza dia. Jadi daripada ujub, dia jadi ujub dulu. Ujub itu maksudnya dia tidak melihat kepada orang lain dari sudut orang panggil memperlekehkan. Cuma dia anggap diri dia tu hebat, bisa, terror. Lebih, mana lebih pandai daripada orang lain. Lebih sempurna daripada orang lain. Lebih baik daripada orang lain. Jadi dia rasa heran dengan pencapaian taat dia. Ish. Aku boleh buat, macam mana aku boleh buat ini maksudnya. Tu rasanya. Macam mana aku makna tu maksudnya rasa takjub, mana rasa heran diri kita. Sedangkan orang lain tidak mampu sampai kepada apa yang dia sampai itu. Yang dia boleh buat, orang lain tak boleh buat. Ish, aku ni boleh buat sampai ke tahap ini. Itu dia panggil ujub. Jadi dia salah satu daripada orang panggil perkara yang boleh membinasakan pahala amal ibadat kita. Dia panggil melihat diri. Melihat diri. Bahasa lain maksudnya melihat diri. Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita dapat melakukan ibadah, ini kalau kita belajar kitab-kitab tasawuf, dia tidak selesai lagi. Kita dapat melakukan ibadah itu, kita masih lagi berhadap dengan suatu ujian yang lain pula. Daripada ibadah itu. Maksudnya kita dapat melakukan ibadah itu, ada satu ujian kepada kita. Lulus ataupun tidak. Iaitulah melihat terbitnya ibadah itu daripada diri kita sendiri. Itulah makna ujub.
Jadi obat dianya ialah melihat lawan kepada ujub itu ialah melihat minnatun minallah. Minnatun minallah tu kita melihat minnah pemberian anugerah kurniaan Allah Taala. Kita boleh melakukan ibadat itu kerana Allah Taala yang beri kepada kita taufik. Kerana Allah Taala kehendak, kerana Allah Taala izinkan kita boleh melakukannya. Jadi obat kepada ujub itu ialah dia ada di dalam makna yang ada di dalam kalimah yang kita biasa dah ucap dah. Itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah. Tu obat dia. Obat kepada ujub. Kalau kita hayati makna ini maka tak jadi ujub lah. Maknanya tidak ada haul, la haula, kita tidak ada haul. Al-haul itu helah, yakni menghindarkan, mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Maksudnya maksiat, merugikan. Itu kita tidak mampu. Kita tidak ada haul. Wala quwwata, kita tidak ada quwwah, kekuatan untuk melakukan apa-apa kebaikan. Walaupun pada tahap yang paling sedikit, paling nipis, paling ringan. Kebaikan yang paling kecil, kita tak mampu. Kita tak boleh. Apa kebaikan yang paling mudah, paling simple, paling basic, paling asas? Seperti kita katakanlah, misalnya mengucapkan sekali, Subhanallah. Kita tak boleh nak kata Subhanallah. Ataupun senyum. Senyuman yang manis itu, ibadat dan juga, itu disebut di dalam hadis. Namun, ramai orang yang senyum, tetapi senyumnya itu ada gharad, ada tujuan, kepentingan diri sendiri. Maksudnya, senyuman itu tidak ikhlas kerana menyahut seruan agama, tidak. Bagaimana? Misalnya senyuman untuk melariskan perniagaan jualan sahaja. Masa dia menjual, dia manis muka, ketika dia tidak, maknanya dia tak ada manis muka dah. Itu begitu maksudnya. Senyuman itu bukannya ikhlas kerana Allah Taala. Untuk kita senyum itu sebagai dia senyum itu, dia banyaklah senyum, kita senyum itu untuk maknanya kita senyum kepada orang itu menyukakan hati orang beriman. Itu setengah daripada fadilah. Jadi maksudnya kita kena tahu tajuk. Apapun tindakan kita kena tahu dia punya tajuk. Tajuk apa dia. Jadi untuk melakukan kebaikan yang paling basic, paling asas, paling mudah, kita tidak mampu. La quwwata, kita tidak ada quwwah illa billahil aliyyil azim. Melainkan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita ahli sunnah wal jamaah ini dalam bab perbahasan mengenai perbuatan hamba itu Allah Taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala yang menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Itu yang kita sudah bahaskan dulu. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahasanya hamba itu qudrat yang ada di dia itulah yang memberi berkah. Yang mana qudrat itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menhukumkan mereka itu kafir. Kerana mereka menyandarkan qudrat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merujuk kepada faham Mu'tazilah ini, maka apa saja perbuatan dia tu dalam keadaan ujub dia panggil. Sebab dia melihat perbuatan itu ialah terbit daripada diri dia, yakni daripada qudrat dia. Kemampuan kudratnya. Itu Mu'tazilah. Memanglah tak boleh nak lari dah. Orang panggil kalau Mu'tazilah memanglah dia ada makna ujub ini. Dari segi i'tiqadinya. Jadi maksudnya ialah ujub ini kita melihat diri kita. Tu. Kita melihat diri kita maksudnya kita melakukan ibadat itu kita nampak dari diri kita, daripada diri kita. Hakikatnya itu adalah minnatun minallah. Pemberian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita boleh buat. Sebagaimana hadis dalam kitab Munyatul Musalli. Ma utiya abdun khairan fid dunya. Ma utiya abdun fid dunya khairan min an yu'zana lahu raka'ataini yusallihima.
Tidak ada suatu pemberian yang diberikan oleh Allah Ta'ala fid dunia. Di dalam dunia. Khairan yang terlebih baik. Daripada bahawa diizinkan paginya bagi hamba saat itu sembahyang 2 rakaat. Maksudnya ialah kita dapat melakukan sembahyang 2 rakaat itu ialah kerana izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni izin itu maksud dengan kata lain Allah Ta'ala beri taufik kepadanya, kepada seseorang itu boleh mengerjakannya. Bukan kita. Nah, sebab itulah maknanya kalau biasanya kita biasa dengar dalam nak motivasi diri ni, biasanya ahli motivator ni makna dia kata makna aku boleh, kita kata supaya kita ni dapat apa nama menangani masalah rasa rendah diri. Lalu kita katakan maksudnya aku boleh. Ya, kita boleh katakan begitu. Tapi motivasi cara ini dia ada kesan sampingannya. Macam obat. Macam obat hospital, dia ada kesan sampingan dia. Kalau kita duk main, aku boleh. Apabila kita dapat mencapai pencapaian kita yang kita usahakan itu, apapun maksudnya kita akan nampak diri. Itu kita akan jadi ujub. Kalau aku boleh, bermakna aku boleh makna ini aku. Pencapaian aku, aset hartaku, aku, semuanya aku. Itu dia panggil mujub, mana nampak diri. Dia sebenarnya Islam kita maknanya ada dah motivasi yang terhebat, yang terbaik. Motivasi kita tak lain tak bukan ma'iyah, ma'allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bersama, ma'ana, Allahumma ma'ana. Allah Ta'ala bersama dengan kita. Tak kiralah sesusah mana pun suatu perkara itu, kalau Allah Ta'ala yang backup kita, maknanya dia akan jadi mudah. Jadi motivasi kita ialah biar Allah Ta'ala bersama dengan kita. Macam mana nak Allah Ta'ala bersama dengan kita? Banyak ayat Quran, Inna Allah ma'as sabirin. Sebenarnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Karena kalau kita jadi orang yang sabar, makna Allah Ta'ala bersama dengan kita. Maksudnya kita ni makna, sebab apa kita memulakan satu pekerjaan ini kembali kepada pelajaran yang mula-mula, pelajaran yang pertama. Kitab-kitab yang kita bacakan itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Limadha? Kerana apa? Kerana apa mula dengan Bismillah? Hadis yang sangat masyhur yang kita dah biasa dah dengar dah. Peserta-peserta maknanya pelajar-pelajar semua dah biasa dah dengar hadis ini. Saya yakin bahasanya mana pelajar-pelajar dah biasa dengan hadis ini. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Mana-mana pekerjaan, mana-mana urusan yang ada harga pada syarak, yakni tolak, makruh dengan haram. Yang wajib, yang sunat juga, yang mubahat, yang dijadikan wasail kepada wajib dengan sunat, tu ada harga pada syarak. La yubda'u fihi, tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka dia terpotong ikut, maksudnya tidak ada keberkatan. Kerana limaza? Kerana apa? Kena mulakan dengan bismillah. Kerana bismillah itu maksudnya kita meminta tolong. Asta'inu bi bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya bi bismillah mana? Asta'inu bi bismillahirrahmanirrahim. Aku minta tolong. Sekecil mananya pekerjaan itu, maka kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kita minta tolong dengan Allah Ta'ala. Kita tidak tinggal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita tidak boleh, kita tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan ini dan menyempurnakannya zahir dan batin. Melainkan kalau Allah Ta'ala yang menolongi kita. Dengan sebab itu, maknanya kita kata bismillah, maknanya kita minta tolong. Bahkan pada kata bismillahirrahmanirrahim itu dah kita sebutkan dulu, dalam al-basmalah dulu, daurah al-basmalah. Makna dia bi kana makana. Itu bila bismillahirrahmanirrahim itu falsafahnya macam mana? Itu yang kita nak fahamkan. Jadi supaya mudah untuk kita tu menangani masalah ujub ini. Jadi kalau aku boleh. Saya boleh. Bermakna saya, aku. Jadi kalau orang tak belajar tasawuf, dia tidak tahu. Dia anggap benda ni biasa-biasa saja. Tetapi akhirnya, bila kita berjaya, dengan sebab kita menguatkan semangat kita, motivasikan diri kita dengan aku boleh. Ya, aku boleh. Aku,
Aku boleh buat nak. Kita nampak kita. Dia panggil nampak diri kita. Itu makna ujub. Lalu maknanya, bi kana makana bi ai denganku. Bi itu ba ya. Bi denganku maksudnya bi iradati, bi izni. Kana makana telah ada barang yang telah ada, telah berlaku barang yang telah berlaku semuanya dengan izin aku, dengan kehendak aku. Itu makna bi, itu maknanya ba pada kata bismillah tu. Wa bi yakunu ma yakunu, dan dengan akulah, makna dengan izin aku, dengan kudrat aku, dengan irada akulah akan ada sebanyak mana perkara yang akan ada, akan berlaku sebanyak mana perkara yang akan berlaku. Jadi maksudnya bila kita kata bismillahirrahmanirrahim, kita minta tolong dengan Allah Ta'ala dengan suatu pernyataan bahawasanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dia samalah makna dia. Macam bismillah ba' sebut itu samalah makna dia dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi biar Allah Ta'ala tolong kita. Itu masih motivasi kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sekali susah Allah Ta'ala akan ganti kepada kita. Beri orang panggil kepada kita dua kesenangan. Itu motivasi kita. Bukan kita boleh. Kita tak boleh. Allah Ta'ala yang menjadikan kita boleh melakukan suatu perkara itu. Jadi lebih baik maknanya kita motivasi diri kita dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya meyakinkan diri kita bahawasanya kita ni hebat, kita ni aku hebat. Katakan aku hebat. Kalau bahasa Kelantan terror bisa. Aku boleh. Akhirnya apa jadi? Akhirnya bila dia berjaya, dia benar-benar berjaya, maka dia nampak usahanya, dia nampak kebolehannya, dia nampak hebat dirinya, dia nampak kepandaian dirinya. Itu bahaya. Sebab ujub tu penyakit hati. Dia adalah penyakit hati. Dosa hati sekaligus dia adalah penyakit hati yang perlu diobati. Jadi kalau orang yang ada penyakit ujub ini memang dia akan pergi kepada takabur. Apabila kita merasakan diri kita ni hebat, diri kita ni tinggi, diri kita sangat mulia, sangat bersih, maka akhirnya dia akan pergi kepada memandang orang lain itu sangat tidak bersihnya, sangat tak pandainya, sangat orang panggil tak baiknya, malasnya. Tidur mati belakang ni. Aku seorang yang bangun malam, beribadah malam. Ish hebat aku ni. Ish tu dia mana ish tu maknanya rasa tu lah makna ujub. Ujub ni rasa tercengang-cengang. Tu dia sebut tadi tercengang-cengang. Tercengang-cengang dengan diri sendiri, yakni dari sudut taatnya. Maksudnya rasa hairan kepada diri sendiri. Ish, macam mana aku boleh buat? Orang lain tak boleh buat belakang. Aku ni hebat lah. Itu hadisun nafs. Perkataan hati kita. Jadi fahami la haula wala quwata dan juga falsafah bismillah itu. Kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kerana semuanya ialah dengan Allah Taala. Kalau Allah Taala tidak izin, kalau Allah Ta'ala tidak kehendaki, tidak mungkin. Tidak akan boleh kita melakukannya. Walau sekecil mana pun usaha, walau sekecil mana pun capaian itu, ialah kerana iznullah, iradatullah. Kerana izin Allah Ta'ala yang membenarkan perkara itu berlaku. Ya, kita boleh merancang untuk melakukan ketaatan. Kita merancang sendiri-sendiri kita. Tapi sampai masanya, ada saja perkara yang menghalang kita daripada dapat melakukan perkara itu. Kerana Allah Ta'ala tidak izinkan. Allah Ta'ala tidak kehendak benda itu berlaku. Kerana apa? Ada hikmah yang kembali kepada Allah Ta'ala. Pengetahuan Allah Ta'ala kita tu tidak tahu. Mengapa? Jadi maknanya bila kita bersandar istinad i'tiqadi kita, bahawasanya yang memberi bekas pada perbuatan itu huwa Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini kalau sabab itu memberi bekas, itu Mu'tazilah dah. Kita dah belajar dah dulu. Ni ada. Betul lah saya kata. Saya kata Mu'tazilah masih ada pada zaman sekarang. Betul. Tapi pandangan saya, tanggapan saya itu Mu'tazilah tu ada dalam bentuk pemikiran yang global orang panggil. Maksudnya ialah mana-mana orang yang meletakkan akal itu mengatasi syariat, itu Mu'tazilah. Menagung-agungkan akal. Sekarang ada orang mempertuhankan akal mereka itu. Dianugerah oleh Allah Ta'ala dengan akal yang sangat hebat. Camalan maknanya mereka menganggap mereka tu akhirnya dia menagung-agung, mempertuhankan akal mereka sendiri. Bila berlaku pertembungan syariat dengan akal, dimenangkan akan akal. Namun sebagaimana kenyataan dalam kitab-kitab akidah tauhid, maksudnya yang dibicarakan dalam kitab-kitab akidah tauhid, seumpama kitab Faridah ini yang begitu sahih, yang begini kecil, pun ada juga bicara tentang perbuatan hamba itu. Asbab tu mana sabab tu makhluk dah. Rupa-rupanya ada orang zaman sekarang yang mengatakan sabab itu memberi bekas. Jadi betul lah maknanya benda ni ada, cuma tidak zahir dan ada yang sekarang zaman orang memamerkan diri. Akhirnya benda itu terserlah nampak kerana semua orang nak bercakap. Bila bercakap maka kita tahulah, kalau duduk diam-diam kita tak tahu. Ada yang beriktikad bahawasanya sabab itu memberi bekas. Jadi maksudnya mana beginilah, maknanya kita kena jangan terikut-ikut. Terikut-ikut dengan tren orang, dengan tren semasa, jangan terikut-ikut dengan orang-orang yang tidak mempunyai asas pengetahuan ilmu Islamnya yang mantap. Yang mereka itu bercakap itu dari sudut bidan. Dia tidak salah secara mutlaknya, dia tidak salah kata aku boleh. Tetapi dia ada kesan sampingan sebagaimana yang saya katakan tadi. Obat-obat hospital ini, obat-obat kimia ini dia ada kesan sampingan. Jadi orang yang memotivasikan dirinya dengan mengatakan aku boleh, aku hebat, orang lain boleh buat, aku boleh buat juga. Aku boleh buat. Orang lain boleh buat, aku pun boleh buat juga. Ini sangat jauh lah kalau kita belajar tasawuf, peringkat pertengahan pun maksudnya benda-benda ni. Kerana di kalangan hamba Allah Ta'ala ini mereka la yarawna li anfusihim al-hawla wala quwwata. Mereka tak nampak daripada diri mereka haul dan juga kuwah. Sehingga mereka tak bercakap, aku makan, aku pergi. Kalau orang tanya, nak buat apa Tuhan? Nak pergi. Dia tak kata, saya pergi. Sebab saya pergi itu menisnadkan perbuatan pergi itu kepada dirinya. Bermakna dia tu boleh. Begitu, sampai begitu. Kita tidaklah sampai ke tahap tu. Mana isnadkan perbuatan itu kepada diri kita. Aku makan, aku berjalan, aku bawa kereta. Jadi aku. Tidak salah, tak berdosa kita bercakap macam tu. Bercakap macam tu makna tidak salah. Tapi nak oyak makom orang yang orang panggil akidah mereka tu pada tahap yang mantap. Jadi mereka tak bercakap rupa macam tu. Jadi maksudnya kita dah nak meyakinkan diri kita. Kita kata aku boleh, aku hebat. Awak kata awak pun hebat juga. Orang lain boleh buat, awak sama je mana, awak boleh buat juga. Jadi kita dimotivasikan begitu, kita terlupa, terlepas pandang. Atau bukan terlepas pandang, mana tak tahu langsung. Kita ni tak boleh apa. Cuma kita ni, kita kena ingatlah maksudnya bukanlah macam Jabariyah pula. Jabariyah tu semacam patung wayang kulit tu seperti bulu di hawa yang dibawa oleh angin ke mana mau perginya. Kita tidak macam tu. Ahli sunnah wal jamaah duduk tengah-tengah. Ahli sunnah wal jamaah maksudnya kita diberi apa dia? Kasab dan ikhtiar. Tu dia. Maka dengan sebab itu harus kita menyandarkan perbuatan itu kepada kita. Saya berjalan, saya makan. Dan harus kita diambil salah oleh Allah Ta'ala kalau kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mana di akhirat kelak Allah Ta'ala boleh ambil tindakan. Sebab kita yang buat. Tetapi sebenarnya kita buat itu pada majaz saja. Hakikatnya Allah Ta'ala buat. Tapi dengan pilihan kita.
Kita yang memilih untuk melakukan maksiat. Tetapi Allah Ta'ala yang memperjadikan perbuatan itu. Jadi itu kita kena kembali kepada situ. Kembali kepada pelajaran akidah tauhid kita lagi. Supaya kita ni terhindar. Jangan terikut-ikut. Orang kata macam tu, kita pun kata macam tu juga. Kita kata dengan kita tidak ketahui. Apa dia punya akibah dia. Aku boleh. Aku hebat. Itu ujub. Yalah kalau dalam hal keduniaan, hal-hal dunia, tak apalah dia tidak membatalkan pahala. Tapi orang yang suka mengangkat diri, meninggikan diri, orang tak suka. Orang meluat. Jadi kalau kita ni mengaku kita ni, ini aku buat ini. Akhirnya orang akan meluat. Dengan sama-sama manusia pun manusia tidak suka. Apatah lagi dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sangat-sangat marah, murka. Sebab kita mengaku kita. Dia macam ni perbandingan dia. Macam kita pinjam motor ataupun kereta orang. Kita pinjam motor ataupun kereta orang. Kemudian kita mengaku kereta kita. Kalau tuan kereta itu tahu bagaimana? Sudah tentu dia akan sangat marah. Samalah juga kita mengaku kita buat, pada hakikat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu ujub. Allah Ta'ala menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan itu jelas nasnya. Dengan soreh. Jadi makna bukan kita. Jadi sebab itulah makna kita selepas daripada sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wa qul alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah Allah mujurnya boleh sembahyang tadi. Kalaulah Allah Ta'ala tak izinkan aku boleh sembahyang, macam mana? Kalau kita ni tidak sembahyang, agak-agak macam mana? Akibah dia. Masuk neraka. Jadi kita boleh melakukan alhamdulillah mujurnya. Terima kasih banyaklah Tuhan. Engkau menjadikan aku boleh sembahyang. Sebab kita boleh sembahyang itu sebagaimana hadirin ma'utiya abdun fid dunya khairan an yu'zana law raka'ataini yusallima. Tidak ada suatu pemberian yang paling baik yang Allah Ta'ala beri di atas dunia ini bagi seorang hamba. Tidak ada pemberian yang diberikan oleh seorang hamba itu di atas dunia yang paling baik lebih daripada bahawa Allah Ta'ala mana diizinkan akan seorang hamba itu. Maksudnya Allah Ta'ala memberi izin lah. Dia boleh sembahyang 2 rakaat. Habis itu kita ni bukan 2 rakaat saja, kita sembahyang banyak. Yang fardunya, kita dapat melakukan amal-amal ini semuanya dengan sebab Allah Ta'ala beri pertolongan, yakni taufik kepada kita. Itu yang kita katakan di mana bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Ta'ala tak tolong kita, kalau Allah Ta'ala tak jadikan kita bangkit, kita tak bangkit dan kita tidak akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya ialah dengan izin kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan. Itu makna taufik. Allah Ta'ala beri kepada kekuatan untuk boleh melakukannya. Bukan kita. Jadi, minnatur ru'yatu minnatim minallah. Melihat minnah, anugerah, kurniaan daripada Allah Ta'ala. Jangan nampak diri. Nampak diri itu dia panggil ujub. Kita nampak diri dan nampak diri itu maksudnya kita akhirnya kita rasa pelik, rasa hebat diri kita. Kerana kita dapat, itu adalah ujian. Setelah kita dapat melakukan ibadah ataupun taat, Allah Ta'ala uji dengan ini. Kita nampak Allah ke nampak kita? Nampak Allah, nampak minnatum minallah. Minnatum minallah. Maknanya pemberian ataupun pertolongan, pemberian kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak diri maksudnya kita nampak kita yang mampu melakukannya. Kita hebat. Itulah maknanya makna ujub. Jadi dia agak bersalahan lah. Kalau kita tak mau katakan bertentangan dengan kebiasaan kita. Dia kita ni, kita manusia, kita suka orang puji kita. Tengok saja kalau orang sudah mula memuji kita, kita pun reaksinya. Kalau orang puji kita dengan sesuatu pencapaian ke ataupun memiliki barangan-barangan yang tertentu yang berjenama,
Apa kata kita? Nah, kita kata, oh tengok kaki lah, tengok orang lah. Nah, sebab tu hukum memuji orang itu dia ada hukumnya. Haram kita memuji seorang yang kita tahu dah kalau kita puji dia menyebabkan dia jadi ujub. Ujub ni kalau kita katakan bahasa kamu dia panggil kemban loban hidung. Kemban loban hidung tu maksudnya kita rasa banggalah orang puji kita. Kalau kita tahu seseorang itu apabila dipuji kemban loban hidungnya, itu maksudnya ujub. Dia rasa hebat. Maka haram kita memuji dia. Jadi kebanyakan daripada kita itulah tahap kita. Yang kita boleh puji itu yang kita yakin dia tidak akan terkesan dengan puji kita. Seperti Nabi memuji Sayyidina Abu Bakar. Dan seperti mana seorang seumpama Sayyidina Abu Bakar ini, walaupun Nabi yang memuji kan, apatah lagi kita ni kalau orang yang hebat memuji kita, lagilah kita ni. Siapa yang puji kita? Tok Wakil. Siapa yang puji kita? DO. Siapa yang puji kita? Orang-orang hebat. Tokoh-tokoh yang terkenal yang puji kita. Lagilah kita tugas jadi terangkat kaki kita. Jadi tak berpijak di bumi nyata dah. Kalau seorang tokoh yang terkenal misalnya, satu figur yang terkenal. Seorang tokoh maknanya yang tinggi kedudukannya. Begitu, memuji-muji kita. Jawab dia kenyan dengan tak makan kita. Kenyan, tak makan pun tak apa. Seharian tak makan. Kenyan dengan pujian itu. Sebab yang memuji kita bukan alan-alan. Bukan calan-calan orang. Masa tu kita berasa diri kita hebat, sempurna. Sebab tu berhati-hati untuk memuji orang. Sebab itulah Nabi kata, kita memuji orang itu, kita memotong batang lehernya. Kenapa Nabi katakan macam tu? Kita memuji orang itu, kita memotong batang lehernya. Orang-orang yang mudah terangkat, dia panggil. Kalau bahasa Kelantan, dia panggil makan po. Dia panggil pung. Pung ni, pung angin tu. Orang pung tu makna puji lah. Dia pun, terkesan. Itu, makna yang kita puji itu, biasanya yang kita nak puji ni ialah orang yang terkesan dengan puji. Kalau orang yang kita puji itu, dia tu biasa saja, tak nampak reaksi dia tu, nampak macam gembira ke apa. Jadi kita pun tak puji dah lah. Lain kali. Jadi yang kita nak puji itu ialah yang kita yakin dia itu tidak akan jadi ujub. Tidak kemban lubang hidung. Baru boleh kita nak puji. Tapi kalau orang yang macam tu, kita tak puji pula. Kita puji orang-orang yang mudah. Orang yang mudah terkesan dengan puji itu ialah orang yang lemah. Dia maksudnya seorang yang kuat itu dia tidak terkesan dengan pujian ataupun kritikan. Dan orang ini adalah orang yang ikhlas. Dia mudah nak jadi ikhlas dengan amalan dia. Sebab dia tidak terjejas, tidak terkesan dengan pengaruh manusia di sekeliling. Maksudnya kalau orang puji dia pun dia alhamdulillah, dia kembalikan puji itu kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji itu ialah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalaupun yang dipuji itu ialah kerana apa? Kerana ada kesempurnaan, kelebihan. Orang tidak memuji sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak lebih. Orang tidak puji di atas kejelekan, kekurangan, kesilapan. Yang dipuji itu dengan kelebihan dan kesempurnaan. Jadi, kalaupun ada kelebihan dari sudut pencapaian kita, itu ialah anugerah minnatun minallah. Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hebat kita. Bukan hebat orang panggil percaturan kita, persiapan kita, mana kita berlatih kita, bukan. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Segiat manapun usaha latihan kita, sekuat manapun kita berlatih, itu hanya asbab-sabab saja. Yang menjadikan sebab itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadikan seorang itu boleh jadi kuat berlatih itu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala beri kekuatan kepadanya untuk boleh berlatih. Sedangkan benda itu memenatkan dia, menyusahkan dia. Maksudnya dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kehendaki.
Walaupun kau zaliman sekalipun itu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Allah Taala uji kita, melihat Allah ke ataupun melihat diri kita bila kita melakukan ibadah. Tidak lepas lagi, ada ujian lagi. Jangan ingat kita sudah sembahyang, kita sudah dapat melakukan segala wajibat, puasa dan melakukan sunat mana zikir, baca Quran itu, maka mana sudah beres, selesai, diterima dah amal kita. Bukan. Banyak lagi perkiraannya. Allah Ta'ala lihat hati kita. Sirruna, hati kita itu adalah manzarullah, tempat tilik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita kena bersihkan dia, kena cucikan dia daripada segala sifat-sifat yang mazmumah, daripada dosa-dosa. Kalau dalam bilik tidur kita tak bersihkan, kerana kita tahu orang tak akan masuk dalam bilik tidur kita. Ruang tamu kita sentiasa persiapkan dia, kerana tetamu boleh datang secara tiba-tiba. Jadi bilik hati kita ni dipantau, dikesan, dilihat oleh Allah Ta'ala sepanjang masa. Allah Ta'ala melihat. Sepatutnya kita rasa malu dengan berkubar gaul dia pergi. Bersepoh. Bersepohnya dalam bilik kita, bersepoh-sepoh. Kalau orang masuk macam mana? Oh, lekal-lekal bila ada kita jemput tetamu, saing kita, sahabat kita sekalipun nak masuk bilik kita untuk misalnya ada hal sesuatu, misalnya nak sembahyang ke apa, oh kita cepat-cepat orang panggil bersihkan dia, simpan dia, persiapkan dia. Kerana bersepoh-sepoh. Kerana kita malu tengok. Sekarang hati kita ni, bilik hati kita ini, ya manusia tak nampak, sebab itulah sedap kita. Kita nak berdengki, kita nak berdengki, kita riak, ujuk semua tu, bermewah-mewah kita dengan perkara itu dalam hati kita sebab orang tak tahu. Kerana orang tak nampak, tak boleh nak pantau, tak boleh nak kesan. Kedekut tu dia masuk dalam orang panggil kedekut tu ialah maksiat batin jugalah. Kerana daripada hati sana itu lagi akan datang sayang kepada harta yang diberikan oleh Allah Taala pada perkara yang diwajibkan. Jadi maknanya bermewah-mewah kita dengan dengkinya, penyakit-penyakit hati ni, dosa-dosa hati ni. Dengan dengkinya, dengan riak, dengan ujubnya. Sebab apa? Sebab orang tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi kena ingat, Allah Ta'ala tu Al-Sami, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Raqib. Sifat-sifat pemantauan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha mendengar. Apa yang kita katakan dalam hati kita, Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala lihat. Khabir, mengetahui secara mendalami. Khabir itu makna ilmu secara mendalam, itu panggil khabir. Kalau secara meluas, dia panggil alim. Innalah khabirun bima fi sudur. Allah Ta'ala sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi berdasarkan sifat, dan lagi pula Ar-Raqib yang mengintai-intai. Kalau orang yang mengintai-intai ni spy ke, ataupun skodin ke, tak berkelip mata maksudnya. Perhatian yang paling teguh ada kepada orang yang mengintai. Kalaulah anak-anak kita yang berada di dalam kelas, di sekolah-sekolah, semasa guru mengajar, perhatiannya sama seperti orang yang mengintai, maka dia akan mendapat input atau yang terbanyak. Sekarang anak kita tidak fokus dalam pembelajaran, dalam kelas. Kerana macam-macam faktor. Antara faktor yang paling besarnya ialah telefon. Jadi, tak boleh nak fokus. Kerana apa? Maklumat terlalu banyak masuk dalam hati kita. Jadi tak boleh nak tumpu satu-satu perkara. Jadi orang yang mengintai ini, perhatian dia, tumpuan dia sangat-sangat teguh. Allah Ta'ala membangsa dan memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai Ar-Raqib. Supaya kita faham bahasanya kita sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zahir dan batin. Apa yang ada di dalam hati kita pun Allah Ta'ala nampak. Sepatutnya kita rasa malu. Maka untuk orang panggil maksudnya bersifat dengan segala sifat-sifat mazmumah ataupun dosa-dosa hati ni. Kalau dosa yang zahir kita malu kepada orang. Yang malu itulah, yang tak malu pun ramai. Malu kerana dilihat, diketahui oleh orang ramai kita melakukan maksiat,
Maka itulah yang memudahkan untuk kita meninggalkan maksiat zahir. Meninggalkan maksiat batin itu dia jadi lebih susah kerana tidak ada yang memantau akan dia. Malaikat Allah Ta'ala saja. Jadi kalau orang itu tidak ada sifat ihsan, kesedaran terhadap permatian Allah Ta'ala, maka dia tak rasa takut. Tu. Jadi maknanya itu ujub. Maknanya kita merasakan kejayaan kita. Kita rasa makna kita yang terhebat, kita yang terbaik. Itu boleh menyebabkan, itu maksudnya khusus dalam bab qataatan. Itu boleh membinasakan pahala amal ibadat kita. Dengan sebab itu kita tidak banyak melakukan ibadat. Kita orang akhir zaman ini tidaklah banyak sangat melakukan ibadat. Jadi yang sedikit itu kita jaga betul-betul. Jangan sampai boleh jadi musnah sebelum sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu apa-apa boleh berlaku. Boleh saja dia rosak di tengah-tengah jalan. Boleh saja dirampas, dicuri oleh orang. Maksudnya dicuri, dirampas tu ialah oleh kita sendirilah. Sebagaimana sifat hasad deki, membatalkan pahala, riak membatalkan pahala, mengungkit-ungkit membatalkan pahala. Termasuklah juga ujub ini. Ujub juga membatalkan pahala amal ibadat kita. Jadi setiap kali kita melakukan ibadah, khususnya kita kena sentiasa peringatkan diri kita dan berjaga-jaga bahasanya, kita dapat melakukan ibadat ini ialah kurniaan Allah Ta'ala semata-mata. Semata-mata kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minnatun minallah. Minnatun, bukan mihnah. Kalau mihnah tu lain. Mihnah hurha, mihnatun. Lain. Ini minnatun. Nun tu bertasydid. Minnatun. Biarlah. Minnatun. Melihat itu adalah minnatun minallah. Apa saja? Maknanya kurniaan, anugerah. Dia pemberian kurniaan Allah Ta'ala ni bukan. Biasanya kalau kita kata pemberian ni makna benda yang benda bertokah, benda yang kita nampak. Kita boleh melakukan ibadah itu pun nama dia pemberian. Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan untuk dapat melakukannya. Jadi bukan kita, sebab itulah kembali kepada tadi makna puji. Jangan kita suka memuji orang, apatah lagi dia seorang yang lemah. Orang yang kuat kita katakan tadi, baginya sama saja. Orang yang kuat itu ialah orang yang ikhlas, yang mudah ikhlas. Orang yang ikhlas itu kata Fudail bin Iyad, sama saja baginya puji dan keji. Orang puji dia tidak terangkat, orang keji pun dia tidak jadi menggelupur, nak marah. Kita boleh menilai diri kita sendiri. Kita ni kalau orang puji, mula dah. Kita rasa sangat senang, rasa gembira. Kita suka berkawan dengan dia. Sebab apa? Dia suka puji kita. Jadi, sedangkan kalau orang-orang keji kita, kritik kita, tegur kita. Yang orang tegur itu kadang-kadang memang betul pun. Tapi kita terasa hati. Kita mudah terasa hati. Sebab apa kita mudah terasa hati kalau orang tegur kita? Walaupun teguran mereka itu adalah benar. Bahawa kita melakukan kesilapan, kesalahan. Sebab apa kita mudah terasa hati? Kerana kita rasa diri kita tu hebat. Itulah kecenderungan untuk jadi ujub tadi. Memang sudah ada persiapan di dalam diri kita. Merasa diri kita tu hebat. Tinggi, sangat mulia. Dengan sebab itu kita tidak layak ditegur oleh orang. Sebab itulah apabila kita berada pada satu kedudukan yang tinggi, baik dari segi dunia ataupun akhirat. Dari sudut dunianya ialah memiliki aset harta yang banyak. Jadi kita kaya, maka sudah tentulah kita merasakan kekayaan ini adalah kepandaian kita. Titik perlu kita yang maknanya, orang lain tak pandai semacam kita. Kita pandai. Jadi maknanya,
kecenderungan kita untuk orang yang berada pada tahap yang tinggi dari segi dunia, pangkat, jawatan, maka agak sukar kita nak memperbaiki, nak menegur dia kesalahan yang dilakukan olehnya. Seorang pekerja, koli, staf nak meneguri bosnya, majikannya tentang suatu perkara yang berlaku kesilapan, macam mana dia boleh nak terima kerana dia lebih tinggi? Jadi sukar. Sebab itulah kita kena semakin orang-orang yang benar, para alim ulama yang sebenar, semakin berilmu mereka itu, semakin tawadhu', tadarru' mereka itu. Dari segi dunia mana pangkat, pencapaian kita, title kita. Dari segi agamanya apa dia? Ibadat dan juga ilmu kita. Dulu orang panggil ustaz, sekarang orang panggil tuan guru, orang panggil babo, naik pangkat kita. Naik saham orang panggil. Jadi kalau kita ni tidak ada orang yang boleh menegur diri kita, itu sebenarnya rugi pada kita. Walaupun kita ni seorang tuan guru sekalipun, kita mesti ada persiapan untuk boleh menerima teguran orang. Ialah kita ni manusia, walaupun kita ni ustaz, walaupun kita ni tuan guru sekalipun, tetap masih banyak lagi benda yang kita tidak tahu, tetap masih banyak lagi benda-benda yang kurang. Jadi seorang guru, ustaz sekalipun kadang-kadang melakukan kesalahan. Kesalahan dalam ibadah, kesalahan dari segi i'tiqad. Jadi kalau tidak ada orang yang menegurnya, ataupun tidak ada orang yang berani menegurnya, akhirnya berterusanlah dia dengan kesalahan itu. Kalau umpama misalnya kesalahan di dalam sembahyang yang menyebabkan batal sembahyang. Orang mengetahuinya dia melakukan, dia ni seorang ustaz. Tapi tidak ada yang berani menegurnya kerana dia tu bengking, pongoh. Nanti kalau diteguri, makna dimarahi oleh dia. Jadi kita ni apabila kita bengking sangat, cengan sangat, maknanya bila kita misalnya ada orang tegur kita, kemudian kita marah-marah kepada dia kerana kita ni ustaz kan, selepas daripada itu orang tak berani dah tegur kita. Dan dia juga menyatakan kepada orang lain, jangan kamu tegur ustaz itu kerana dia tak boleh ditegur, dia orang hebat, dia orang lebih. Jadi apapun kesalahan yang dilakukan oleh kita, kalau orang tidak menegur kita, tak sanggup lagi, tidak berani lagi menegur kita, berterusan, berpanjangan sampailah kita mati melakukan kesalahan yang sama. Itu rugi. Kita rasa hebat, kita rasa aku ni tak ada orang yang berani tegur aku. Mana sehati aku? Ya, kita rasa hebat. Tapi ingat, kita ni manusia. Sedar, kita ni manusia, kita tetap ada melakukan kesalahan. Walaupun kita ni tok guru sekalipun. Lalu kita ditegur itu, ialah kadang-kadang yang menegur itu, dia ada juga yang menegur itu dia tak betul pun. Yang kita buat ni betul dah, tapi dia tegur juga. Itu sabarlah, nak buat macam mana. Manusia ni macam-macam. Jadi, maksudnya, dia begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni tak ada lah sahabat ni paling memuliakan, paling menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika Nabi melakukan sesuatu yang mereka tidak tahu dan tidak biasa dia lakukan, tiba-tiba Nabi lakukan benda itu, sahabat-sahabat dengan segera akan bertanya untuk mendapatkan penjelasannya. Jadi takut-takut apa yang lakukan itu. Jadi kalau kita ini maksudnya, yang kita lakukan itu makna kalau dah betul-betul makna ni semua orang bercakap ni. Kalau semua orang bercakap, bermakna itu adalah suatu benda yang benar. Maksudnya kita ni macam imam ke, ada sesuatu perkara yang mencederakan pada imamahnya. Orang, tapi tidak ada yang berani menegurinya kerana dia tu bengking. Dia bengis.
Jadi sentiasalah dia tu melakukan kesalahan yang sama. Jadi ialah alhamdulillah bila Allah Taala memilih kita untuk menjadi agak lebih baik daripada orang lain. Dan itu ialah pilihan Allah Taala. Allah Taala yang memilih. Tu. Kalau Allah Taala tak pilih kita, Allah Taala pilih orang lain, kita tak jadi macam ni. Jadi lihatlah itu semua adalah minnatun minallah, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita terbiah diri kita untuk jadi orang yang ikhlas sehingga kita bersifat seperti tadi. Sama saja puji dengan keji. Jadi kalau sama saja puji dengan keji, maka untuk melihat diri itu jadi sukar, payah. Sebab kalau dipujikan kita tak nampak itu adalah kebaikan diri kita, hebat diri kita. Dan kalau dikeji pun tidak mengapa, kerana kita tahu kita makhluk tempat berlaku kesilapan, kekurangan. Jadi, kalau kita ada perkara-perkara begini, susahlah. Nak suburnya penyakit ujub ini. Ni kita tidak boleh diteguri, dinasihati. Kita suka kalau dah orang tahu dah, sehingga mana dipesankan kepada orang lain bila berjumpa dengan kita kena puji kita. Puji ni maksudnya ialah kita menyebutkan kebaikan pada, kalau orang sebut pangkat kita pun, kalau kita ni datuk, seorang datuk, datin. Jadi kita suka kalau pangkat itu, title yang diberi kepada kita. Jadi orang sebutkan title itu. Jadi kalau orang tak sebut title, seorang itu dapat datuk, orang tak panggil dia datuk, dia marah. Seorang doktor perempuan, dia mendapat pangkat datuk. Bukan datin tu suaminya dapat datuk, dia jadi datin. Jadi dia sendiri dapat pangkat datuk. Staf-stafnya sudah pesan bila kita masuk ke kliniknya. Jangan panggil doktor, panggil datuk. Karena datuk itu mana pangkat datuk itu, maknanya sebab dia dapat pangkat datuk. Diberikan oleh tuanku, datuk. Jadi kita tak panggil dia datuk, panggil doktor pun dia dah marah dah. Apatah lagi kalau panggil nama dia, nama betul-betul begitu. Ni ada satu orang kampung lah Jadi ada orang kampung ni, dia orang kampung, mana pendalaman. Jadi orang kampung itu adalah anak seorang orang kampung itu. Dia berjaya menjadi doktor lah. Jadi bekerja di suatu hospital. Jadi dia dah bekerja di hospital agak lama tiba-tiba ada satu orang kampung dia pergi ke hospital karena ada orang panggil suaminya sakit. Jadi dia pun tanya mana anak orang kampung dia yang bekerja sebagai doktor. Nama dia Timoh, Pak Fatimah. Bila dia orang panggil, dia tercari-cari lah. Bila dia berjumpa dengan Dr. Fatimah ni, dia panggil, "Hey Timoh ni." Dia panggil Timoh. Marah doktor itu. Yalah kita kena jagalah air muka kan, kita kena panggil dia doktor lah. Jangan pula. Maksudnya, kita sebut nama tata tu makna boleh, bukan kata tak boleh. Tapi jangan melebih-lebih. Seorang doktor, kita panggil doktor, datuk, kita panggil datuk. Tapi jangan kita pula melebih-lebih, melobi-lobi lebih-lebih pula. Dan memanglah, kerana orang yang melobi, yang memuji-muji orang itu, kerana dia nak sesuatu daripada orang itu. Bila kita memuji orang, bermakna kita melemahkan dia, dia jadi lemah. Maka kita boleh dapatkan apa saja daripada dia ketika dia lemah. Ketika dia orang ni jadi lemah, ketika dia tu terawan-awan, tidak berpijak dibunyi nyata kerana seronoknya dengan pujian-pujian orang. Tenggelam dalam pujian orang. Dan yang kedua, orang jadi lemah ketika dia jadi sangat marah. Maka diri dia sendiri tidak memerintah diri dia sendiri. Cara nak melemahkan orang, kita puji dia. Ataupun kita menjadikan dia jadi sangat marah. Jadi itulah maksudnya kita, mana kita nilai diri kita, kita belajarlah untuk boleh menerima teguran orang, untuk tidak rasa hebat diri Tarbiyah ke arah nak hilangkan daripada sifat ujub.
Ini melihat minnatun itu adalah minallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pastinya dia juga setengah daripada perkara yang membatalkan pahala sedekah. Dan juga pahala-pahala amal ibadah. Dan dengki dendam ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma tub alaina ya maulana. Allahumma inna nas'aluka al-inabatal mukhbitin wa syukra as-sabin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Alhamdulillah.